warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid cikgu? Jadi bersama cikgu Kamaru hari ini kita akan belajar subjek reka bentuk dan teknologi tahun 6. Okey, jadi sila bersedia dengan buku teks kamu. Okey, mari kita lihat apa yang kita akan belajar pada minggu ini. Baik, jika kamu sudah bersedia, kita lihat tajuk kita hari ini adalah alatan tangan. Baik. Alatan tangan yang sesuai adalah penting dalam menghasilkan sesuatu projek. Okey, penggunaan alatan tangan yang salah boleh menyebabkan kecederaan dan merosakkan alatan. Antara alatan tangan yang akan digunakan adalah seperti yang berikut. Jadi, untuk tahun 6 ni, alatan tangan kamu akan belajar 7 jenis alatan tangan. Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah gergaji tangan. Okey, gergaji tangan. Tengok, saya rasa kamu pun biasalah lihat alat ini. So nama dia kita panggil dia gergaji tangan. So apa fungsi dia? Okey, fungsinya adalah untuk memotong kayu dan papan yang tebal. Okey, bila ada soalan tanya fungsi dia, jadi fungsi dia kena betul, iaitu memotong kayu dan papan yang tebal. Okey, ini fungsi dia. Baik, kita lihat alatan yang kedua, iaitu gergaji lengkung halus. Okey, gergaji lengkung halus. Okey. Jadi, apa fungsi gergaji lengkung halus? Okey, gergaji lengkung halus adalah untuk menggergaji bentuk lengkung pada bahan yang nipis. Okey, pada bahan yang nipis. So, mata gergajinya perlu dipasang menghala ke pemegang. Baik, jadi beza gergaji tangan tadi dengan gergaji lengkung halus ni ialah kalau gergaji tangan tadi untuk bahan yang tebal. Jadi untuk gergaji lengkung halus ni untuk bahan yang nipis. Kalau kamu lihat pun ni lain kan. Okey. Baik, yang ini adalah pemegang. Kemudian ini adalah rangka. Ni bilah dia, kat bilah ni ada mata. Okey, kat bilah ni ada mata. Baik, kita lihat alatan yang ketiga, iaitu gergaji kerawang ataupun scroll saw. Okey, gergaji kerawang ialah sejenis mesin yang menggunakan tenaga elektrik dan motor. Maksudnya apa? Dia adalah sebuah mesin. Beza dengan dua alat gergaji tadi, iaitu gergaji tangan dengan gergaji lengkung halus tadi. Dia manual, guna tangan kamu. Yang ni dia guna motor, mesin dia bergerak gunakan tenaga elektrik. Jadi pada mesin ini terdapat mata gergaji yang halus dan sangat sesuai untuk memotong bahagian yang melengkung dengan cepat. Jadi fungsi dia pun nak memotong bahagian yang melengkung juga, sama macam gergaji lengkung halus tadi. Cuma bezanya dia pakai elektrik. Okey. Jadi kelebihan dia dapat menghasilkan banyak produk dalam masa yang singkat. Okey, lihat ni gambar dia. Okey, dia ada motor kat sini. Kemudian switch kat sini. Dia ada lengan untuk alat ni, lengan lah kita panggil dia lengan tapak kerja yang ini. Okey, tapak kerja. Letak papan kat situ. Okey, kemudian dia ada mata. Dia dah besar ni. Mata dia nipis lah macam gergaji lengkung halus jugalah Okey. Seterusnya, alat yang keempat kita lihat pula pahat. Okey, pahat. Okey. Alat ini digunakan untuk kerja memahat. Ni fungsi dia kerja memahat, meraut, meratakan tanggam dan membersihkan bucu tanggam. Ini fungsi dia. Saiznya ditentukan berdasarkan lebar mata pemotong. Ni, okey, lihat kat gambar ni. Ni mata dia. Ni, okey, lebar dia. Lebar lain, lainlah saiz dia Jadi matanya diperbuat daripada keluli. Okey, mata dia ni diperbuat daripada keluli. Okey, terdapat pelbagai jenis pahat yang digunakan dalam kerja kayu, antaranya pahat tepi serong. Alat yang kelima adalah pisau pemotong perspex. Okey, dalam tajuk sebelum ni kita ada belajar tentang perspex kan. Ni pisau pemotong dia. Okay, guna dia untuk apa? Fungsi dia untuk memotong kepingan perspek secara lurus. Jadi kita gunakan pembaris besi ni sekali Kalau tengok gambar ni, ni namanya pembaris besi. So kita nak bagi lurus, kita letak pembaris besi tu kat situ dan kita potong. So kena hati-hati tajam ni Seeloknya kita pakai sarung tangan.
Dan alat yang keenam adalah pistol pengokot. Apa pula pistol-pistol ni? Nama lain yang kamu biasa sebut apa? Stapler kan? Okey, nama dia adalah stapler gun. Okey, alat ini digunakan bersama-sama dengan dawai kokot. So, dekat dalam stapler gun ni kita letak ubat dia, namanya kita sebut dawai kokot. Ingat dah? Nama ubat dia dawai kokot. Untuk apa fungsi dia? Mencantumkan dua jenis bahan yang nipis dan lembut seperti papan lapis. Okey, tengok. Ni contoh dia. Ni siapa tak pernah tengok ni? Stapler gun ni gambar dia. Ada pemegang dan juga perumah. Kat sinilah kita letak dawai kokot tu. Okey. Dan alatan yang terakhir yang kamu perlu tahu adalah pistol perekat panas ataupun kita boleh sebut hot glue gun. Pernah tengok kan? Saya rasa ramai yang pernah tengok dan pernah guna ni. Tengok ni. Okey. Kalau tadi stapler gun tadi, okey, kita ada ubat dia nama dawai kokot. Yang ini pun ada ubat dia. Kita letak iaitu rod perekat panas ataupun dalam Inggeris tersebut hot melt glue. Okey. Jadi di dalam pistol perekat panas terdapat elemen pemanas yang berfungsi untuk mencairkan rod perekat panas. Dia bagi cair dulu. Kamu buka guna elektrik lah ni. Jadi hati-hatilah, bahaya guna elektrik. Dia akan cairkan dulu rod perekat panas. Rod tu yang mana? Yang ni, yang putih ni. Okey. Ubat dia kita masuk dekat kawasan ni lah. Rod perekat panas yang telah cair digunakan untuk mencantumkan bahan. Bila dah cair, dia akan cantumkan bahan ni. Okey, dan dia akan ambil masa untuk dia kering. Jadi setakat ini saja kamu belajar pada minggu ini. Ada 7 alat tangan yang kamu belajar tadi. Okey. Jadi mesti tahu nama dia dan juga fungsi. Ingat sekali dia punya rupa tu macam mana. Okey. Selamat belajar. Jumpa lagi. Assalamualaikum.